Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Selamat datang ke channel saya, Syidah Saham. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, mungkin ini adalah kali terakhir saya membuat review sebelum saya berangkat. InsyaAllah saya akan menunaikan ibadah umrah pada 8 Februari. Okey, sekarang saya tengah bersiap-siap. Esok saya akan bertolak dan berkumpul lah nanti. Okey, apa pun saya nak ambil kesempatan ni, Allahu Akbar. Ambil kesempatan ni ingin memohon maaf di atas segala kesilapan saya, sama ada saya sedar atau tak sedar, keterlanjuran perkataan, percakapan atau apa-apa saja ya. Saya mohon maaf dan minta semua sahabat doakan saya mendapat haji pula, nak haji pula, mendapat umrah yang mabrur. Okey. Dan juga segala perjalanan saya lah, perjalanan pergi di sana dan kembali, semua dalam dipermudahkan lah dalam keberkatan. Okey, so kita terus ke review kita ya. Untuk minggu ni kenaikan yang ketara adalah sektor komoditi seperti minyak. Okey, ini global lah, minyak global memang naik kau-kau. Dia dah breakout. Selain tu, yang berita mungkin good news lah, BTC pun naik juga. Kita boleh tengok dekat news dekat sini. Kalau kita pergi dekat Malaysia stock business, saya ni bukan ahli fundamental sangat kan, tapi kena ambil tahu juga lah ni macam ni. Contoh, oil hit 7 years high as rally extend to 7 week. Yang ni kena ambil tahu sikit-sikit lah. So kita dapat clue. Okay, jorong-jorong akan push sektor apa sektor apa yang mereka akan push. So kita tahulah, tengok hari Khamis, hari Jumaat minyak naik kan. Okey, situ kan raya Cina, memang orang kau-kau take profit take profit, nak kata profit kau-kau kat situ lah. Lagi sektor macam besi, besi semalam naik, itu semua komoditi. Okey, ni kita boleh tengok lah ya. Sektor energi menguasai, healthcare pun ada buat kenaikan semalam. Kelly lagi apa, Top Glove, Supermax kan, ada naik-naik yang kita perasan masuk alert tu. Alright, kita expect sebenarnya plantation, kita dah tunggu dia naik ni plantation. Lagipun dia pun dalam sektor komoditi. Kalau kita tengok ni sektor sekejap, sorry, ni BTST. Ini sektor-sektor ni yang ada senarai dekat TradingView ni, agriculture, commodities and milling kan. Sektor besi, minyak apa semua ni, kita expect ni semua ni Biplan naik. Yang ni kita dia sebenarnya kalau dia naik ni memang cantik untuk swing terus lah. Okay. Lagi apa, ini antara yang komoditi kita boleh tengok dekat TradingView. Pergi tengok sektor komoditi, boleh tengok senarai-senarai dia ni. Okey, nanti kita go terus sikit-sikit. TH Plan, semua-semua ni lah. Tunggu masa je kita nak go. Macam wave. Nak wave menaik Kalau saya nak draw ni, saya pun belum sempat nak betul-betul kuasai Elliott wave tu. Okey, tapi saya sedang belajar. Dia biar ambil masa pun tak apalah. Okey, sebab dia sebenarnya kalau nak belajar wave ni kena fokus hanya Elliott wave saja. No indi semua kena tutup semua. Okey, kita fokus yang tu je, insya-Allah boleh. Okey, sekarang saya perlukan indikator. Saya masih perlukan indikator dan saya perlu jaga juga GBS tu. So saya tak sempat sangat nak betul-betul bagi masa untuk dia. Okey, ini ni Bitcoin dah rise above 40 USD tahniah semua sebab ramai kan yang menderita kat kripto ni lately. Okey, dia dah berjaya dah. Dah kembali. So tag pun sama, sebab ada apa masalah meta saya pun tak berapa nak ni alert sangat pasal yang Facebook tu. Yang meta ni saya tak tahu ada kes saman kan. Lagi apa, okey, boleh baca kat sini pergi dekat Edge Market lah, selalu di share dekat JBS. Okey, so kita pergi ke review counter Yang ni adalah stock ni yang saya, ini indeks bursa nanti kita tengok. Ini BTST screener terbaru JBS ni, so far menjadi, ini apa yang dikatakan oleh pelanggan JBS yang dah beli tu. Dia kata memang best JBS BTST ni
ke semua kaunter yang keluar pada hari Khamis. List yang kaunter yang keluar hari Khamis dekat sini. Okay, yang ni semua naik pada hari Jumaat pagi tu. So insyaAllah lah siapa yang nak trade BTST ni dapat 2-3 bit boleh lah Kira okey lah kita sebab BTST kita tak aim banyak. Kita tak aim banyak. Kita nak tumpang momentum yang ada tu, kita nak TP 2-3 bit sahaja. Okey, kalau kata dari segi modal, yes. Sebenarnya kalau kita nak lari 2 bit macam tu, kita perlukan modal yang tinggi lah. Cuma kalau katalah kita modal tak banyak, 5,000 ke bawah masih boleh masuk. Contoh Uzma. Okey, Uzma contoh kita boleh masuk sebab harga dia mesti dalam 50 sen. So mesti boleh masuk. Kalau nak tahu berapa lot yang kita boleh beli, jangan lupa untuk download Kejar Counter apps tapi untuk Android sajalah. Kejar Counter. Pergi cari dekat Play Store Kejar Counter. Dekat situ kita type je berapa harga semasa. Contoh sekarang harga 54 sen. Lepas tu kita modal ada berapa? 5,000. Nanti dia akan tolong kirakan lot untuk kita. Okay, as simple as that lah. Okay, ini counter-counter yang naik Anju kita tahu besi. Di Next pun ada berlatar belakang kaminya. Okay, dengan Uzman Ini Freestyle Sengkau ni. Yang ni kalau nak tengok, boleh tengok dekat saham lah. Paling senang kita nak tengok. Pergi type je. Counter apa dekat saham, dia akan terus keluar lah. Dia sektor apa semua tu. Okay. Okay, seterusnya jom kita terus tengok GBS Momentum. GBS Momentum. Yang ni memang saya tengok untuk every week lah Counter GBS Momentum. Alright. Selalunya counter yang dah naik hari Jumaat, dia akan teruskan momentum pada minggu yang akan datang ni. ACME, NWP, PWolf, SMI, Henzin ke? Henzin Headstar ni ada again. Headstar ada masuk tak? Oh. Henzin Headstar. Okay. YBS, Bintai, Uzma, Encom, Hibiscus, Koma, RL. Kebanyakan memang energi lah. CGB, Karimin pun energi juga. Okay, KAB, Prista, Icon, AYS, besi, Headtech, besi, Tawin, K Plus. Yang ni COVID lah isu COVID. Headcare pun ada naik juga Headcare pun ada naik juga. Lagi KNM, Belesto, Songko, Dinex. Ni siapa peminat Dinex ni? Dialog, Destiny, Dayang, minyak lagi, Metal, P-Metal, besi, Pentec, Widat, Disonic. Okay. So ini counter ni boleh pilih dan kaji lah. Memang agak banyak 34. So macam mana kita nak pilih daripada banyak-banyak ni? Boleh terpulang pada diri sendiri. Kalau yang suka harga murah-murah ni boleh ambil lah. Based on harga ke yang suka above 50. Boleh type je kat sini tukar. Tukar kita nak harga 50 sen ke atas. Mana dia setup ni? Okay ni nak harga berapa? Contoh kita nak harga above 45 sen. So dia akan tunjuk counter yang above 45 sen sahaja. Boleh? So kita akan jadi 19 je. Sebab ada orang tak suka sangat counter yang murah-murah sangat. Okay. Saya tak ada masalah. Saya okey saja. Okay. So kita nak pergi ke mana? PWolf ni 11 sen. Nak review ke counter PWolf? Okay, boleh lah Satulah kita tengok. Ini Anju alang-alang. Anju dah buka. Okay, Anju ni counter BTST. Kita tengok sekarang ni kalau ikut entry kat sini. Dari segi volume bagus. Okay. RSI above 50 memang bagus lah. Dia 60 memang cun lah. Okay. Rasa dia telah breakout atas ini adalah EMA 100. Okay. So dia akan cari apa next? Dia akan cari SMA 200. SMA 200 yang color purple ni. RM2.25. Ni kita expect dia akan carilah tapi macam biasa kalau dia naik dia akan retest balik dekat EMA 100. Macam ni dia naik dia akan retest Dia akan retest line ni. Ini kita panggil squeeze pump breakout. Okey. Ini kalau tengok BB pula sini squeeze dan breakout. Alright. Okay. Kita tengok weekly. Macam biasa kita tengok weekly dulu. Weekly baru siap saja kolam. Ini saya kata kolam itik dah siap. Okey.
Sini stoch RSI. Stoch RSI dah naik biru atas merah, above 20. So kita yang ni pun boleh dikatakan buy on dip Kalau tengok ini pun dah ada divergent. So dia sepatutnya akan naik. Okay. Kalau kita buat divergent kat sini, so dia akan naik ke atas macam tu lah Dia akan terbalik lah macam tu. Kalau dia menurun, maksudnya yang sini akan reflect naik. Saya divergent pun saya ada video pending tak tengok lagi. Nanti bila saya dah tengok, saya dah faham betul-betul, saya akan buat satu video divergent. Bulan 3 sekarang tak sempat. Okey. RSI 49 sikit lagi nak 50. Okey, entry dah ada kat sini, betul-betul dia dah above EMA 100, dia dah atas pun SMA 200. So counter ni akan bertukar trend. Mana-mana counter yang melepasi kedua-dua line ni kalau dia dah cross up tu, sebenarnya dia nak buat satu trend baru yang menaik. Okey. Yang ni dia daripada upper BB, dia bocor dia bocor middle BB, dia dah cari bottom BB, sekarang dia nak rebound. Okey, dia nak rebound. Okey, contoh kat sini sepatutnya kat sini adalah satu perubahan trend yang baru Satu perubahan trend yang baru. Kalau candle melepasi SMA 200, dia akan bertukar. Bayangkan 200 candle sebelum dia di bawah. Ini weekly. Dah lama dia di bawah, tiba-tiba dia breakout. So satu pertukaran yang besar, okey. Pertukaran trend yang besar daripada downtrend. Okey, daripada downtrend kita tengok dia bocor dekat mana? Dekat sini. Tahun 2018. So sekarang dia berjaya breakout pada tahun ni Februari 2021. So dia pertukaran trend sekarang kita di fasa uptrend. Even dia turun sekejap sikit ni besi, tapi dia sebenarnya nak buat another higher high, okey, yang lebih tinggi. Kalau katakan ini adalah wave 1, turun buat wave 2, dia akan buat wave 3 lagi naik tinggi. Kalau kata kita tak faham sangat wave pun, kita boleh tengok tutup semua ni. Allahuakbar. Tutup semua ni. Buat saja sini, nampak tak resisten kat sini sebelum dia drop. Sini kan dia touch kan. So kita tahu kat situ dia akan pergi cari balik. Area sini ni akan pergi cari balik sini. So dia akan pergi cari juga kat harga RM3.90. Cuma tempoh masa tu berapa lama? Macam ni je. Kalau ASB kita sanggup simpan setahun dan kita tak ada komplain, kenapa tak nak simpan counter yang memang kita tahu dia boleh naik? Tengok ASB naik dalam 5%, okay? Dia bagi setahun. Yang ni kalau kata nak naik lagi ni, dia akan pergi sini, kita dapat dalam 90%. Why not? Kita swing sajalah. InsyaAllah dalam masa setahun dia naik lah. Macam ni. Kita dah nampak kalau kita buat round di bottom, round di bottom, lagi jauh dia nak pergi. Lagi jauh dia nak pergi. Okay. Ini dia buat round di bottom kan. So dia akan naik. Memanglah dia tak naik macam sharp, naik macam ni kan. Tapi kita nampak dia turun. Dia akan naik semula lah ke sini. Okay. Dia kita macam tak nampak pun dia ikut. Bukan dia ikut betul-betul macam tu. Tapi kita boleh predict dia akan naik lah. So kalau dia naik kat sini, macam sejauh mana dia boleh pergi. Kalau dia berjaya breakout, bayangkan dia berjaya breakout, dia punya resistance ni, padu 715 Allah susah juga kita nak bajet ni. 715 ya Allah. 7 kena pun. Okey. So kalau dia berjaya breakout sini dekat halangan ni, dia boleh pergi projection sejauh mana dia turun sini, dia akan naik pun sama juga. Bayangkan kejauh mana dia boleh pergi. Tapi bukan masa terdekat. Ini weekly. Satu candle tu seminggu. So jauh lagi. Mungkin ambil masa setahun dua. Okay. Siapa yang nak invest? Why not invest in Besi? Okay. Ini daripada chart lah Daripada chart. Sentimen kita kena ambil tahu juga. Kalau sentimen negatif, buat macam mana pun tetap jatuh Candle yang macam mana bullish, merah bozu, apa tu, sepatutnya naik, jatuh juga. Kita tak boleh nak main-main dengan sentimen ni. Okay. So far chart memang kita tengok dia akan naik lah. Dia akan mencari yang resisten ni dulu.
Okey, resisten dekat sini dulu. Seterusnya akan breakup. Akan naik lah sampai sini. Kalau kita guna elliott wave yang kita buat elliott wave yang tak berapa nak elliott wave sangat. Kita agak-agak lah. Yang tahu dia cikgu elliott wave saya ni, nanti marah dia. Okey, elliott wave kan. Macam ni saja. Kalau yang saya punya dulu-dulu yang saya tak belajar, saya senang je. Saya ambil ni, pergi kat dia punya high dia turun kat mana. Pap. Settle. Kalau dulu senang je saya nak lukis elliott wave. Tapi sejak belajar ada rule ni, langsung jadi macam alamak. Salah ni, bukan macam ni. Sebab dia, elliott wave dia ada pattern. Elliott wave dia ada pattern. Sekejap no. Oh, nampak sangat lama tak draw. Okey. Okey, ini adalah wave 1, 2. Kita nak tunjuk dia punya kenaikan yang panjang Ini bukan masa terdekat Kena faham ni Bukan masa terdekat. Ini kita jangka masa tahun mungkin 2024. Okey, katalah 2023 dia naik. Buat wave 3. Lepas tu dia turun. Dekat 2004 dia turun. 2005 naik balik. Mungkin macam tu Macam tu dari segi drawing lah. Okey. So kita tengah nak naik ni. Baru saja dia nak naik. So dia kena break up dekat mana area? Sini. Sini satu adalah yang terdekat lah. Dia nak perlu break up. RM2.77 ni. Terdekat yang dari segi weekly ni lah. Dia akan panjat cari sini. And next cari dekat sini. Kan senang tu. Senang kan nak buat support resistance. Mana yang candle bersentuh-sentuh. Buat je kat situ. Kalau katalah kita cek dekat mana. Dekat dia punya wick ke. Dekat body dia. Tengok kat mana yang banyak. Susah sangat buat supply and demand. Zone. Supply demand. Boleh buat kotak. Agak-agak kat sini. Berapa candle kena. Bawah ni pun kita boleh buat. Okay, ini demand. Dekat bawah demand pembeli. Push harga naik. Ni atas ni supply. Penjual. Dia tolak harga turun. Macam tu. Okay. So yang ni memang cantik lah. Anju besi semua ni. Okay. Cantik sangat-sangat. Kalau tengok kat sini pun. Dari segi indikator pun kita tengok double bottom. Dia nak. Ni 1, 2, 3. Naik atas. 1, 2, 3. Ni. Pak. Naik atas. Dia double bottom kita tengok. Okay. Stosh semua cantik. MACD perlu cross up dululah. Confirmation. MACD dia slow Dia paling slow. Dia lagged. Dia follow oscillator yang lain dulu. Stosh pergi dulu. Yang ni biru kena cross up atau merah. Nanti akan keluar bullish signal Yang biru bullish signal. Yang kuning bullish signal. Yang biru adalah bearish. Lama pula Anju ni. Okay. Itu saja Anju. Memang cun lah. Cuma kata mana tak nak naik. Swing kena sabarlah. Kalau kata SB tak fair dengan SB tu boleh tunggu. Kenapa tak nak tunggu? Tutup je terus counter account CDS tu. Kita nak swing yang ni. Kalau ada 2 CDS satu yang swing tu tutup terus lah. Sakit hati tengok Mungkin pasang trailing stock je. Kalau dia bocor bawah RM1.63 cut loss. Selagi tak bocor lantak situ. Lantak lah. Nak jadi apa, kita pasang trailing stock je. Dia nak pergi sejauh mana biar dia. Itu untuk swing. Kalau yang daily ni nak yang momentum, kita nak tak nak lah nak dia turun, kita biar Okey, tengok stosh. Mana resisten dia sebelum tanda. Okey, agak dia dah sampai kat sini, get ready keluar. Senang kan? Lepas tu tengok ni pun sama. Kalau macam tengok SMI ada Volcano, get ready, cabut keluar lah. Tunggu apa lagi? Kalau yang nak keluar lah Kalau yang nak swing lama, biar je. Yang nak keluar ni, tengok MACD nanti dia cross ke bawah, keluar. Kalau ikut indikator. Indikator kalau ada Volcano keluar. Kalau ada stosh dah cross ke bawah, keluar. Ataupun dia dah sampai resisten, apa lagi? Hati-hati. Pasal RSI, dah 80, keluar. 75 ke atas tu. Okey, dia kena ready bersedia. Nanti dia nak drop. Kalau dah harga naik, takkan orang tak take profit. Okey, Jerome pun nak duit. Trader pun nak duit juga. Nak beli, ada orang tu nak beli pampers anak. Nak bayar hutang-hutang rumah lah apa semua.
So dia pun take profit, dia dapat 10,000 takkan dia nak biar kan. So itu adalah psikologi lah. Psikologinya orang dah untung dia jual lah. Tunggu apa lagi. Okay, yang tu kalau kita nak collab sama rapper, tengok dah semua naik dah. Sini pun dah 80 nanti kan, 75 macam tu. Sini dah cross ke bawah. Lepas tu kalau tengok indicator, pasang GBS indicator, kalau dah ada signal up keluar lah GBS panel, tengok ada exit entry dan exit. Kalau pasang indikator macam tu saja. Alright, seterusnya counter seterusnya. Ya. Mana saya punya stop screener? Okay, betul. Alright, icon. Saya nak skip juga viewer tu tak apalah, kita tengok lah, kesian kat dia viewer. Okay, kejap. Yang ni indikator yang siapa yang minta hari tu. Sebab nak para boleh SAR zone yang ni sama je gak. Kalau siapa yang ada indikator ZQ, Datuk tengah buat macam ni jugalah, lebih kurang macam ni. Lebih detail pas semua tu dah ada. So yang dah ada indikator ZQ, okey je kekal dengan indikator ZQ. Yang GBS boleh pergi ambil kat library. Okey, boleh ambil kat library. Dia memang membantu dari segi kita tengok zone lah. Kalau purple dia adalah bullish, ni strong bullish. Kalau yang zone dia macam ni, macam coklat merah ni adalah bearish. Lepas tu kita boleh tengok dia adalah breakout purple ni semua breakout. Okey, atau dia ada high yellow macam biasalah market structure. Kalau dia dah buat high, dia akan cari dia punya high yellow lah. Kalau tak nampak kat daily, kita boleh pergi tengok 4 hours. Nampak tak high yellow dia? Ni nampak high yellow kat sini. So dekat mana kita nak beli? Tunggu breakout high yellow ni lah. Candle ni. Bila dia dah buat high yellow, kita nak masuk balik. Dari candle dia dah makan 2 candle sebelum. Yang ni bullish candle ni dah makan. Okay, kat sini lah boleh. Dekat harga 245 masuk. Okay, tengok ada volume masuk. Ada yang saya masuk kelas panglima saham, dia tak tengok volume pun. Asal dah breakout tu dia masuk je. Tambah counter yang 50 2 weeks high. Kalau dah breakout masuk je. Sebab apa? Dia tak ada halangan. So dia free je. Dia redah dengan jayanya. With or without volume. At last dia naik juga. Macam ni pun dia ada dah start zone bullish Even dia merah macam ni, dia akan cari trend band dia ni touch, atau rebound balik naik. Contoh macam tu lah kita nak tengok. Ini siapa yang ada indikator ZQ ataupun GBS, mana-mana lah sama lebih kurang je. Nanti Datuk terangkan untuk ZQ, saya terangkan untuk GBS lah. Yang GBS kalau dah ada bullish macam ni, beli saja. Yang ni dia ada breakout dekat sini kan, dia ada resistance ni, ada tanda yang biru ni resistance, breakout beli. Kalau dah terlepas kat sini, kalau tu tak reti nak tanda-tanda candle, tunggu ada buy signal, beli je lah. Payah apa, beli je. Kalau dah masuk, jagalah stop loss. Masalah orang tak berani masuk sebab apa? Nanti dia rugi, lepas tu dia tak cut loss. Takut sangat nak cut loss. Last rugi lagi teruk. Macam mana kalau dia tak buat high lagi? Macam mana dia tak buat wave naik? Takkan bahaya? Dia libas kita turun tu buat downtrend. Sebab itulah perlu ada cut loss. Cut loss je. Kalau kata tengok kalau dia naik, apa masalahnya? Masuk balik. Tak ada masalah. Yang masalah besar adalah tak cut loss. Turun sampai rugi 1,000, daripada 1,000 jadi 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Tunggulah tahun depan dia naik. Kalau nak naik. Itu yang jadi float dalam keadaan merah tu. Jadi plan kena ada. Kalau kita dah entry kat sini, sharp kat sini, kita teruslah tulis nak stop loss kat mana. Cut loss terus. Cut loss kat mana? Contoh 23 sen. 23 sen sharp sangat. 225. Cut loss. TP ke suka hati. Pasang trailing stop je pun boleh. Trailing stop tu ikut harga semasa beberapa pi. Kalau nak juga TP, tak puas hati nak juga TP, nak set juga TP pun boleh. Gunalah ni extension, Fibo extension, ambil dia mesti kena ada 3 point high, low, high. Okey. So kat mana kita nak ambil high dia, low dia. Katalah kita ambil ini, kalau macam ni kita ambil bawah betul, dia akan jadi jauh lah pergerakan naik atas dia. Okey, ni dia turun sampai kat situ. Okey. So next adalah 315. Target
terdekat TP1. Ini saya tak ada, saya masalah keyboard, tak beli lagi. T1 berapa? 315. Okay, T2 cut loss dulu set cut loss. Oh, jauhnya cut loss. Yalah, nak TP tinggi. Kalau kita nak TP sikit 2-3 bit, takkanlah cut loss bawah ni. Dah jadi rugi mengatasi untung, bukan kalau kata kita nak TP 2-3 bit, cut loss per 2-3 bit dia drop, cabut. Terpulang pada kita punya system of trading. Kita ni nak FIFO ke, fast in fast out, adakah kita intraday? Kalau kita intraday trader, maksudnya hari ni beli, hari ni juga aku akan jual. So kalau hari ni, takkanlah kita nak cut loss ke bawah ni. 225 silakan 1315. Sekarang harga dekat sini 30 sen. Tengok rugi dia sikit. Dia agak-agak, kalau nak swing okey lah. Okey, 30 sen sampai kat sini 23%. Ya, nak untung tak sampai 1%. 23 bit. Kita tengok. 30 sen nak TP 315. Okey. Dapat dalam 6%. Nak rugi 23. Tak kena tu. Okey, kalau kata ni nak untung, so rugi agak-agak lah. Ni kita main agak-agak. Macam kita buat masakan, agak-agak lah. Berapa bit nak rugi? 3% boleh? 3%. Kita tengok sikit 3% berapa? Dekat mana kat loss? 290. Boleh? Boleh tak nak kat loss kat 290? Boleh lah, sekali lah kita punya duit. Okey. Kita nak untung 6%. Kita nak loss 3% je. Ini untuk yang nak cepat. Nanti kalau dia dah reversal, pump dia turun, dia naik balik, masuk balik, apa masalah. Yang masalah yang besar dia tak cut loss, tengok turun sajunan sampai sini, 23%. Sanggup ke rugi? Nanti dia naik balik, katakan naik balik ada wave, memanglah, insyaAllah lah dia naik. Kalau tak naik macam mana? Okay. Kalau swing tak ada masalah, nak cut loss jauh. Sebab kita nak TP setinggi-tinggi alam, dia pergi dekat 415 nak TP kan. Contoh nak TP kat 415. Okay, sekejap. Tengok dulu. 30 sen. 415 berapa? Cukup. Sekejap 415. 37. 23. Balik tak? Banyaklah kerugian. Kat last atas lagi lah. Last 225 ni. Sebab ni kan untung banyak ni, rugi banyak ni. Oi, tak sesuai tu. Dia 1/3 sebenarnya. Rugi, kata tak rugi 10%, keuntungan 30%. Macam tu. Okay, set sendirilah. Okay, set sendiri. Saya just nak cerita. Sekarang ni dia adalah bullish zone. Okay, kita expect mungkin dia pergi 315 dululah. Lepas tu dia main didong-didong. Kalau dari segi Bollinger Band, once dia dah keluar Bollinger Band, dia dah keluar, dia offside, terkeluar daripada Bollinger Band, dia akan cari jalan masuk. Macam ni terkeluar sikit, dia masuk. Sebab itulah dia ni jangan main-main BB ni. Jangan main dengan BB. Dia keluar, dia hukum alam dia masuk balik. So kalau kita yang dah terlepas, bukan suruh masuk hazy sekarang. Tunggulah dia masuk balik. Dia mesti masuk balik. Dia mesti akan jadi band merah balik. Dah hijau, merah balik. Sekarang pun dah macam dah fasa overbought dah. Dah terlampau tinggi dah naik. So dia akan berehat. So dia buat kenaikan yang baru. Okey. Counter apa lagi? Ni saya nak cerita tadi indie kan. Siapa tak ambil, pergi ambil dekat library. Yang ZQ tak payahlah Yang ZQ dah ada indie tu, pergi ambil yang kat Datuk je. Ini DBS apa tak ada. Sebab tak ada yang nak zone lah, nak bullish bearish lah, apa benda tu. Boleh ambil kat sini. Parabolic SAR ada orang minta. Ada parabolic SAR semua ada. Alright. Apa lagi counter apa? Seterusnya Tawin. Icon tadi pun saya belum Icon. Sekarang dah berapa jam? Sembang sekali video sejam. Wow. Breakout. Ni breakout keluar daripada Bollinger Band. Sesuai lah sebenarnya BTST. BTST selalu dia keluar ni, dia touch sini adalah berapa bit.
Sekarang masih bullish zone. Dari segi volume, kita tengok volume kering. Dan kita jangkakan dia ada kenaikan lagi. Mari kita tengok sikit perangai dia. Kalau dia dah naik macam ni, adakah dia akan naik lagi ataupun dia turun dulu. Rapat-rapat sangat ni. Itulah kaunter murah-murah ni. Jadi sikap kutu. Bolehlah naik sikit tu turun. Tak berbaloi lah. Ambil kaunter lain lah. Mana tadi stock screener saya? Ni sebab dia murah. Dia murah, dia gerak 1, 2, 3 bit. Ni macam ni. Orang dah banyak duit. Dia masuk 100,000. 2 bit naik berapa? 1 bit pun dia dah TP. Macam mana nak gerak? Sebab tu jadi sikat kutu. Tak gerak. Sikat kutu. Kecil. Tak naik. Naik bersikit saja. Tak seronok lah. Kecuali yang dah banyak modal. Tak apalah, naik 1 bit pun dah kaya. Alright. Tawin 13 sen. Murah juga. Kalau nak yang mahal, type dekat pertukaran harga tadi tu. Ambil yang mahal sikit atas 45 sen ke 40 sen. Alright. Ini pun ada breakout. Ni adalah EMA 200. Breakout. Pump. Akan bertukar trend. Trend yang baru. Tengok daily. TF daily baru nak naik je. Okey, so kita perlukan indie lain untuk menentukan bila nak naik. Ini sikit kena cross up. Biru kena cross up atau merah untuk bullish MACD. Mana plot dia? Pasang plot, tengok. Oh, bearish lagi. So kena cross up dulu baru bullish warna kuning. Alright, ini yang ni pun kena biru atas merah baru saja sentuh. Belum naik lagi. Belum kuat. Okey, biru atas merah. Benda yang sama. Okey, biru kena cross up atas merah. Sekarang biru masih di bawah. RSI cantik dah. Sikit lagi, CP lagi. Darwin CP lagi. Oh, boleh swing juga. Ni siapa nak kaya? Masuk sikit sudah. Yang ni sebab dia murah, boleh masuk 1000. Nak test. Nak test swing. Darwin swing RM1000. Pergi jauh mana? Pasang cut loss je. Kalau kata kita masuk harga sekarang berapa? Okey, yang ni swing. Okay, pandai aku buat buy call Ini bukan buy call Kita tengok based on based on chart, nampak dia cantik. Why not lah untuk kita swing. Bukan kata kalau masuk confirm untung. Tak bukan buy call bukan buy call. Saya bukan apa ni yang bersijil berlesen untuk bagi buy call. Tak pasal-pasal nanti. Saya hanya buat review saja, kajian semata-mata. Tuan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, makcik semua, sila buat decision sendiri. Okey, duit sendiri, pandai-pandai tanggung. Saya tak bertanggungjawab. Kalau untung nak share dengan saya, apa salahnya? Rugi tanggung sendiri. Okey. Alright, seterusnya Komak. Komak pun murah. Awak kaunter murah sangat Semua kaunter murah nak naik ke apa? Sekali naik kaya. Sekarang tu tak mungkin lah. Bila nak masuk lah, tak naik lah. Okay, yang ni masih dalam keadaan sideways. Dia EL tu equal low equal high, equal low. Tak naik sangat. Tapi nampak tak sini adalah EMA 200. Breakout apa? Buat satu new uptrend. Cantik lah. Letaklah dalam watchlist. Bila dia breakout tadi ada volume. Semua ni cross up. Okay. MACD cross up. Biru atas merah. Stosh. SMI siap. Dia dah siap naik atas ni. Line ni. Okay. Dia cross up. Biru atas merah. Masuk. Stosh. Okay. Dah cross up. Tapi belum kuat. Dia kena atas 20 baru cun. RSI dah cun. ADX dah cun. Nak masuk? Masuk. Kena jaga kat loss je. Harga 14 sen nak cut loss kat mana? 13 sen sudah. Sebab 13 sen yang ni kaunter murah-murah ni efek tinggi. Kalau kata sayang nak cut loss, tengok satu turun 13 sen terbang. Pandai je suruh cut loss kat 13 sen. Letaklah bawah lagi 125. Ini kan support dekat 125, nanti dia sentuh dia rebound. Letak lagi bawah 115. Tapi kena ingatlah dia 1 bit pun dah macam 1 jiwa melayang. Sebab dia murah. Kita masuk 20,000, berapa rugi 1 bit. Kira sendiri lah
Tapi memang bahaya dia sebab dia kalau nak untung memang kau untung, nak rugi aduh merana. Menangis tibu cu katil. Alright. Seterusnya counter apa lagi? KNM. Murah juga. Kita skip dulu lah. Yang murah-murah ni semua ada potensi. Tapi dia lambat lah. Selalunya. Pintai. Destiny. NDVP lah. 20 sen lah kita ambil yang 20 sen lah. 24 sen. NDVP. Tiba-tiba guna api tak ada lah pula saya. Rosak. Keyboard rosak. Cantik. Baru saja lekuk di atas. Kalau nampak tak baik kat sini. Nampak tak baik sini? Sini dah break up Dia dah turun sampai buat low. Lepas tu dia break up kat mana? Hukum candle ingat. Kena bullish, kena makan 2 candle sebelum. Ni kat sini lah. Area sini. Mana dia? Kena masuk area sini. Tapi dah terlepas. Tak apalah. Boleh masuk lagi kat sini pun. Ataupun tunggu. Dia akan patah balik. Nak menunggu ataupun nak kejar. Kalau nak kejar tak sabar. Tak mau tunggu dia turun. So caranya adalah. Kejap. Kita nak tengok kalau dia turun. Mana dia support dia. Sekejap. Try detail. Trade detail 5. Price label 5 label. Okay. Alright. Terdekat 19 sen. Okay. Terdekat 19 sen. Lah kata dia break, dia bocor ke bawah 19 sen, cabut. Okay. Ni nak set up kat loss. Nak masuk tak ada masalah. Nak keluar tu kat mana? Kalau tak jadi, keluar. Dekat 19 sen. Boleh? Oh, tak boleh sangat. Sinilah candle merubuzu dia. Yang panjang. 20 sen. Sekarang 23 sen, 20 sen. Tetap 195. Boleh? Terpulang Sini betul tengok. Support kuat Ni. Semua bersentuh. Bersentuh kuat kat situ. Sini pun dia punya trend band touch sini. Naik. Mungkin kat sini lah. Sebab bagilah 2 bit bawah dia. Nanti dia 19 sen juga. 195 ke? Tapi sebab harga dah tinggi Sini ada salah satu resisten yang kuat. Of course lah Dia EMA 200. Okay. Dia kena cross atas ni dulu. 24 sen. Maintain atas tu boleh lah cantik. Boleh lah kita beli ni. Tapi kalau itu ikutkan BB pun. Dia dah break up middle BB. Dia akan cari apa BB lah kat sini kan. Ni secara kalau ikut hukum BB. So 275 Kalau tengok yang resistance sebelumnya yang line biru ni kat mana? 270. 275. 270. 270. Okey, 240 TP 270 yang terdekat. Next resistance. Next resistance ni ada line biru lah. Tanda je lah. Senang cerita. Buat TP sebanyak alam. Rasa tak TP. Okay ni. Next dia cari 27 sen. Next dia cari 325. Next dia cari 355. Next dia cari 390. Settle. TP 1 aku 270. TP 2 325. TP 3 355. 355 ni jarang lah. Psikologi 35 sen. 390 pun dah dekat 40 sen. Baik dia pergi 40 sen terus. Alright. Okay. NDVP overall cantik sangat. Ni tengok Stosh. Stosh pula MACD dah cross up biru atas merah. Ada bullish. Nampak tak? Ni bubble. Bolehlah bubble pun. Bubble yellow ni. Dia dah bullish. Kolam dah siap. Dah naik kolam. Dah naik dah. Okay. Lagi Stosh pun dah naik. Cantik. Cross up biru atas merah. Hatta 20. Momentum tinggi. Cantik. RSI 60. ADX hatta 20. Cantik. Cantik sangat. NDVP ni. Pergi je lah 27 sen dulu. NDVP sangat cantik. Okay. Kita jangkakan ke depan naik lah. Senang cerita naik je lah. Alright. Next counter apa lagi? SMI 28 sen.
SMI. Banyak sangat tak counter review. Pak, baru saja breakout. Breakout, selalu dia breakout, adakah dia turun? Kadang-kadang counter ni breakout dia turun. Dia naik hari tu je. Tengok ni, dah bobak ni. Dah volcano, RSI 68 sikit lagi, mungkin 75 dia turun. Ini kita expect akan berlakunya satu candle indecision. Apakah itu candle indecision? Candle indecision adalah macam ni. Ni macam palang-palang ni, doji apa benda, butterfly ke apa, saya pun tak tahu, lupa dah nama. Yang penting tahu function dia. Yang kecil-kecil macam ni, dia akan reversal lah. Dia akan satu bagi merah lah. Ini kecil-kecil, bagi merah lah. Yang ni, dia masih bullish. Mungkin dia akan jadi macam ni. Tetap bullish, lepas tu budak kecil ni pun keluar, kita pecah keluar. Yang ni, daily agak risky, dah tinggi. Dah tinggi ya. Kalau kita tengok dia buat rounding bottom. Rounding bottom dan mungkin dia dekat neckline area. Neckline area tu apa? Dekat tengkuk. Nyaris-nyaris. Kalau lepas tengkuk hidup bernafas. Kalau ni tengkuk potong bawah, mati. Okay. Neckline. This is a neckline area. Harga akan bermain-main di sini. Dia tak tahu nak buat keputusan. Dia nak turun ke dia nak naik. Kalau ikut logik. Kita kan kajian. Kajian kena buat beberapa probability. Sama dengan trading plan kita. Jika dia turun. Apa kita perlu buat? Jika dia naik. Dekat mana kita perlu TP. Okay, sini adalah cup. Sini adalah handle. So dia dah nak naik. So projection price adalah. Sejauh mana dia turun. Mana nenek kebaya ni? Okey. Sejauh mana? Kita tanda dia. Sejauh mana dia turun? Sejauh. Cakap pada tak betul. Sejauh itulah dia akan naik. 16. Ya. Okey, swing. Cantik. Dia dah breakout kat sini. So dia nak rebound kat mana? Nak tunggu. Dia sini. Ada sini. Ada neckline. Dekat mana? 260, 265. Kalau kata bocor pun dia mungkin turun sekejap dekat 250. No hal lah. Kita cut loss dekat 245 lah. Cut loss. Cut loss. Tengok di atas 245 dia terbang. Sebab dia memang nak terbang. Cumanya dia akan retrace. Cut loss warna putih tu berserah lah bendera putih. Okay, sini. Sepatutnya sini area rebound dia. Boleh collect kat sini. Tapi kalau high momentum. Ada dia kisah dia nak patah balik. Dia naik je. Kalau kita nak buat ni extension. Low kat sini yang point kita tarik tadi. High dekat sini yang dia naik sebelum ni ya. High yang sebelum. Lower low. Turun bawah situ. So. Kat mana TP kita? Boleh pergi ngam-ngam cun 161.8. Ni 34 sen ngam-ngam projection price. So dia akan cari mana? Dia akan go step by step. First, sekarang dia kena approach 285. Gagal, dia akan turun cari 265, 260. Ada sinilah betul-betul ngam sini. Dia akan break up balik. Kalau dia drop 245, ngam-ngam tempat kat loss kita pula. Okey. Lepas tu kalau dia break up berjaya 285, next ada 310. Okay, tu kita letak TP2 kita. TP3. Dia akan cari 14140 ni. 32 sen. Ni TP3. Settle. Dah keluar. Dapatlah berapa persen kalau masuk daripada 265. 265 masuk. TP kat sini. Dapat dalam 29%. Alhamdulillah. Nanti belanja saya. King Crab. Alright. Seterusnya itu tengok kata lain. Ini untuk swing okey. Untuk kita nak intraday ni macam risky sebab dah overbought. Mungkin dia turun kat sini lah. Main kat neckline. Tak pun 250, 245. Masa jadi bang balik naik atas. Expectation. Dia akan pergi swing naik atas juga. Okey. Betul tak betul? Kita pun tak tahu. Bukan counter abah saya. Tok Wan saya.
kan. Orang cakap macam tu bukan counter atuk aku punya. Opah aku punya, silap. Bukan counter opah aku punya. Apa saya nak tengok? SMI dah. Henzin banyak kali tadi dah kata boleh kan. Okay, Uzma dah yang sebelah tu. Yang tu rahsia. Saya ada buat something dengan Uzma. Family saya ada masuk Uzma. Hari Khamis dah memang dah cakap lah, masuk je lah minyak tu. Sebab tu kita kena ada agak surrounding yang positif, surrounding yang tahu. Kadang ni bukan kata by call, tapi kalau kita dah ada ilmu, by call tu tak ada masalah pun. At least kita dapat hint, kita check betul ke by call ni. Check balik dengan TA, technical analysis. Kalau kajian technical analysis dia betul, apa masalahnya nak tiru Baikal? Masalahnya orang masuk Baikal ni dia tak tahu apa, dia follow bulat-bulat, tak kaji, nak untung je. Semua orang masuk, memang semua orang nak duit, tapi kenalah ada ikhtiar. Kalau kita macam nak jadi peniaga makanan, kita perlu masak makanan tu baru boleh jual. Takkanlah saham kita nak tiru orang tu nak duit. Banyak, cantik, senang betul hidup. Tak semudah tu Orang lain berusaha, kita pun kena berusaha. Macam saya buat kajian, apa semua pun kena buat kajian jugalah. Boleh sama-sama kaya dan berjaya. Sama-sama pandai. Saya seorang kaji, saya seorang jalan pandai. Okay, ni. Kalau dia breakout area 540, 545, dia akan cari 690 untuk kita swing. Tapi kalau dia tak berjaya, dia akan buat satu retracement. Di mana dia akan buat handle. Cut and handle. So dia akan buat handle. Kita boleh ambil retracement. Ambil dia punya point low dia kat sini. Pergi point paling high dia yang terdekat. 545 kan. Okay. So dia retrace, selalunya retrace dekat mana? Dia selalu retrace dekat point Fibonacci. Ni golden pivot. 3 ketul ni. Last support dia dekat sini. Once dia dah breakout bawah, bocor 435, sila lari sebab dia akan buat downtrend. Tak boleh pakai Fibonacci, dia sampai sini je. Kalau dia bocor, bye bye. Sayonara. Dia akan turun yang cun adalah 38 lah. Kalau dia turun sini maksudnya momentum dia cepat Kalau dia turun retrace sekejap saja, sampai sini saja, tak jatuh bawah sangat, dia akan naik lagi tinggi. Kalau dia turun kat 50 macam ni mari kita belajar ke semua apa benda lah saya tahu tu saya ajar je Alright, kalau dia turun sampai sini sahaja, sampai 49 sini, kenaikan dia lagi tinggi. Kalau dia turun dekat sini dekat 50%, dia naik kurang sikit daripada dia ni. Logik kan? Okey pula. Kalau dia turun bawah sampai sini, kenaikan dia kurang lagi lah. Kurang lagi lah. So kita tak maulah dia retrace banyak sangat. Nanti dia kena test banyak kali kat sini pula, jadi macam satu sector distribution. Dia sideway kat sini baru dia kena pecah, pak naik. Okay, apa-apa pun dia memang nak naik. Dia memang nak naik. So kita expect sebenarnya ni masih ada baru 69, ADX 20. Yang ni pun tak nampak overbought lagi pun. Resistance pun tak sampai lagi. So kita expect dia naik lah. Resistance kat atas ni kurang-kurang. Paling jauh boleh pergi sampai sini lah. Relax dulu. Naik dulu lah. Tak retrace lagi lah. Naik dulu baru nak retrace, je touch balik kat sini. Dan rebound dan naik. Okay. Uzma cantik. Seterusnya RL, counter minyak. RL ni masuk dalam BTST. Saya pernah masuk BTST. Dia naik 2 bit je. Sekali saya dah keluar tengok dia terbang. Kuasamnya RL. RL ni Datuk sini pun kata RL ni suka main-main kan. Dia naik slow gitu-gitu je. Saya takut dia campak. Saya keluar lah. Sekali dia naik terbang. RL. RL ni ada memori.
masuk untuk BTST kita dah untung, tapi tengok dia terbang. Sakit hati tak? Tapi better lah dia macam tu daripada untung bertukar rugi. Yang ni stay untung, cuma tak untung lah. Kalau kita stay lagi untung. Ni nampak dia sampai sini ni. Nampak dia akan menyudahkan dirinya naik ke atas itu. Cantik sungguh. Minyak sebanyak cantik lah. Siapa ada duit invest dekat minyak lah. Swing lah minyak. Next dia cari mana? Kalau ikut hukum turun sama dengan hukum naik. Cek. Siapa ada duit? Apa kata tolong labur untuk saya? Okey, 37. Saya duit ambil nak pergi umrah tak? Min sya'airillah. Siapa suka labbaik Allahumma labbaik. Saya sepatutnya mood dah nak kena pergi ni. Boleh buat review pula. So dia nak pergi 825 swing. Kat sini baru. Katalah kita terus beli jam tak mau tunggu dia turun. Sebab sebenarnya ikutkan sini ada resisten. Nampak tak dia bersentuh-sentuh? Sini lah. Sini ada seekor lagi. Okay, ada dia bersentuh-sentuh. So mungkin dia pergi naik sampai atas sini je 60 sen. Pasti turun balik kan. Tapi tak apalah. Anyway, dia akan tetap akan naik. Katalah kita beli kat sini kat resisten. Peduli apa kan? Kita kan nak swing. Asalkan ada Kak Loh dah. Kak Loh kat mana? Kak Loh kat mana tak tahu. Tarik tiba. Naik sampai kat mana tinggi dia ni. Okay, Kak Loh kalau dia turun bawah 48 sen. Oh ya. Jauhnya. Kalau dia bocor bawah 48 sen baru nak cabut. Tapi kita nak tipi atas gunung. Atas gunung 40%. Siapa nak 40%? Masuk lah. Ini bukan buy call. Kita nampak kan kat chart tu dia akan naik. Secara terang-terangan dia akan naik. Kecuali ada sentimen buruk, turun lah. Cuma dia ada sini ada resisten. Sini ada resisten. Biasalah tu. Takkan nak naik pacak Tapi ada counter yang gila-gila terus naik pacak. Tapi saya rasa dia naik dalam keadaan positif. Bullish zone baru je start. Bollinger sampai tak nampak. Bollinger dia naik. Ni kita tengok kat sini pula. Apa nama dia? RL semua naik lah. Dunia naik takkan dia tak naik. Sekejap. Trade detail. Panel. Golden cross cantik lagi. Atas EMA ni. SMA 200 baru nak pertukaran trend. Cantik gila untuk invest. Cantik gila-gila invest. Invest lah. Kalau dekat mana-mana letaklah kalau kat mana-mana. Kalau dia turun nanti masuk balik Sebab counter ni ada peluang. Kalau dia dah turun nak turun kat mana? Jangan bagi dia bocor ni. Line tengah BB. Sekarang dia dah apa BB kan? Janganlah bagi dia bocor bawah middle BB. Kalau dia bocor bawah middle BB, dia akan pergi cari lower BB. Kita sauk kat lower BB lah pula. Kita tahu dia akan naik kan? Siapa yang guna SNR yang geng KSP Terror tu? Rally, base rally apa benda tu? Ini rally buat base kan? Dia buat base dan rally, base rally. Kita belajar sana. Alright. Cek. Lukisan. Rally. Tapi kan Indi tadi menunjukkan dia akan naik lagi. Tak apalah. Base rally ataupun rally
Buatlah base kat mana-mana suka hati dia lah. Dia nak buat base kat mana. Dia mesti buat base dekat tempat yang ada halangan. Sini halangan dia. Okay. Lepas rally base rally, drop. Nak drop kat mana? Kalau pandai nak drop kat mana? Mestilah dia drop kat Fibonacci. Tarik Fibonacci nanti. Dia drop sideways sikit. Dia break up balik. Naik. Nah, ini yang kalau rally dia buat sideways, dia naik, itu adalah rally. Mana dia buat pecutan naik, dia sideways dan dia rally. Rally, base rally. Kalau rally, base drop dan dia rally balik. Ini akan jadi drop, base, rally. Faham tak? Yang geng-geng suka sauk bawah tu, dia pandai lah. Tapi kalau saya tengok je lah Indi baru nak cross up, baru lagi 59, mestilah dia nak naik lagi. Secara logical thinking, ini baru satu bullish, baru satu nak cross up, mesti nak naik atas ni. Betul tak? Dia akan naik dulu lah. Boleh masuk. Rugi tangguh sendiri, untung kita share. Cewa. Untung tu yang belum beli ni kereta belilah RM1 pun. Untuk untuk kelangsungan GBS dan untuk effort jugalah saya luangkan masa kan. Hari-hari duk mengadap ni untuk study untuk korang semua. Okay, korang untuk apa semua, duk share-share chat apa semua tu. Why not? Kadang-kadang saya pun tak faham kenapa dengan kalau kata indie ni memang indie ni source memang yang free tu saya dah gabung-gabungkan. Okay, siapa yang nak yang free pergi ambil yang free. Okay, tapi ada special dia dalam grup tu, kita duk discuss apa semua tu kan. Tak rugilah RM100. Saya ada jual indikator. Nanti beli dekat ni lupa nak cakap. GBS nanti saya akan pas dekat Hana dengan TA. Sementara sebulan ni saya tak ada tu siapa-siapa lah yang tu strength wise apa semua yang atas semua tu. Yang suka support GBS, Farahan apa semua tu. Okey. Boleh rujuk dekat depa lah. Tentang kajian ke apa. Hana lah, saya akan pas kat Hana dulu. Hana dengan TA. So siapa nak beli Indi boleh pergi beli dekat Hana dan TA. Indi GBS RM100. Okey. Sebagai tanda support. Dapat Indi, dapat screener. Screener orang jual RM250 kot. Itu berapa screener je. Kita ada GBS Momentum, kita Wyckoff ada, GBS Swing ada, GBS BTST ada. Banyak screener. RM100 je dapat Indi apa semua benda. Dapat guide, dapat support group. Semua dapat RM100 je. Okay. Apa dia? Buat iklan lah lupa. Yang penting saya nak cerita dia nak naik lah. Ini semua positif menunjukkan dia akan naik. Kalau dari segi kita punya swing pun kita tahu dia boleh pergi jauh mana tadi kan. Kan kita dapat draw. Sejauh mana dia boleh pergi ni. Nanti hilang Saya dah pasang sini okey, nanti saya padam pula. Okey. Nanti saya share kat grup kalau ingat. Dah pukul 12 dah. Alright. Sampai sini je lah Yang ni tolong study untuk saya lah. Saya tak sempat lah nak study untuk apa semua. Hampa belilah Indi. Hampa beli Indi, hampa study tengok ada bully sama ada si inner ni. Positif nak guna intraday boleh. Hi hello. Ada support, ada resistance. Nanti saya nyanyikan hujan habis nanti ribut betul. Ni. Nampak tak? Nampak ke tak nampak? Ini line apa? Tadi yang SMA tu lah. Biru. Ni. Ini support. Ada biru-biru support. Tak reti sangat nak buat manual. Ni ada auto. Alamak. Nak lukis tipu-tipu tak boleh. Yang ni ada merah. Pasal ada sini line tag dah tanda line tag ni. Line tag tu 20 hari sebelum. Dia kuat. Kalau dia berjaya break up, terbang roket. Kalau tak berjaya, dia turun balik. Turun kat mana? Ni ada support. Mungkin dia turun kat line purple ni 550. Sini ada satu macam EMA 50 apa semua tu dekat sini. Dan kita pun tengok banyak candle bersentuh kat sini.
So ada satu strong support dekat 545. Next adalah terus ke bawah 470. No, ada sini satu lagi support. Support yang dulu akan menjadi betul. Yang dulu punya support akan jadi support yang latest lah. Saya nak cakap pada belik-belik. Kat sini. Ni satu support. Yang purple nampak ke tak nampak? Kan dah ada situ. Sini ada satu tebal line 2 ni. Satu lagi support. Sini ada lagi satu support. Sini ada lagi satu support. Tanda masa buat manual tulis sendiri. Ini guna Indi. Yang ni dah ada auto gancat. Nak pasang 5. Ambil pilih price level. Oh dah 5 dah. Okay. Lepas tu ada GBS panel. Ada entry. Masuk lah. Ini ada atas SMA 200. Okay. Kalau dia nak turun sini, dia akan retest balik kat sini. 550 tadi tu. So dia dekat apa kita rasa dia dekat approach upper band dululah. Boleh pergi lagi upper band ni. 610 boleh pergi. Okay. So Indi ada membantu banyak lah. Lepas tu saya dah combine. Kalau yang free kan boleh guna 3 je. Ni dah ada semua mak nenek. Ni dah ada semua mak nenek ni. Support resistance semua dah ada. Lepas tu dah gabung banyak-banyak kan. Kalau tak kan 3 je boleh kata EMA 1, 2, 3. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5 dengan BB dengan apa semua dah serentak kat sini. Yang GBS retail tu lagi lah semua ada. Pergi pasang je. Nak apa kat sini tanda titik. Saya dah off. Banyak saya dah off Sebab saya guna selalu saya cantum 2. Mata saya suka tengok benda banyak sikit. Sini dah ada collection area kat mana, support kat mana, resistance kat mana. Yalah, dah tak tahu sangat. Tiru saja. Tu pentingnya ada Indi. At least kita ada backup. Satu kita boleh buat manual. Manual kita guna yang intraday biasa tu. Ada support itu buat lukisan sendiri. Rasa kalau ni kita pun boleh guna kat traffic light. Ingat tak? Traffic light. Kalau dia buat susunan merah, kuning, hijau. Maksudnya kita boleh right je. Sampailah merah, kuning, hijau ni bocor. Nampak? Merah turun bawah, kuning dekat tengah. Hijau ke atas. Tak kena tu. Keluar. Masalah ni. Stosh biru bawah merah keluar. Masa sini pun ada bacaan dia. RSI ada semua. Membantu banyak lah. Okay. Kalau saya tak ada sebulan ni. Pakai Indi DBS. Ada screener. Pak keluar. Tak tahu nak pilih kaunter apa. Ada screener. Alert keluar. Check cantik. Masuk. Jaga kat loss je. Terus letak kat loss mana. Kalau dia hit kat loss kita. Keluar je lah. Nanti dia cross up balik. Dia selalunya masa dia kena kita punya kat loss tu dia ni cross ke bawah. Nanti dia cross up ke atas balik masuk. Katalah hari ni dia memang cross ke bawah turun. Esok dia cross up masuk balik balas dendam. Macam tu. Daripada kita biar dia turun bawah. Kata nanti dia nak rebound kan. Kata lukis cantik. RL boleh pergi jauh. Sini kenapa pula nak kat loss. Kita kat loss. Kita nak elak kalau dia tak jadi macam kajian kita. Dia turun ke dunam sampai ke tanah. Sebab tu kena dekat loss. Nanti daripada duit kita ada 20,000. Tinggal 2,000. Degil tak nak kat loss. Ni asal kita kat loss mungkin RM200, RM300. Okey memang rugi RM300. Boleh beli macam RM300 tu. Tapi kalau kita masuk semula kemudian kita saut balik dari bawah bila dia cross up balik, kita boleh dapat balik lagi 800 contoh. Oh lebih tinggi. Boleh pergi sampai beribu-ribu lemon kalau kita dia cross turun ke bawah, dia cross up, kita tunggu kita dah beli daripada bawah. So tak perlu risaulah kalau dia turun sideways kat sini kan. Drop kita harga bawah. Dah beli bawah sebab kita dah cut loss, kita ambil balik masa dia cross up. Lepas tu boleh je lah right sampai dia dapat TP dekat 825 ni. So berapa bulan-bulan. Tapi siapa yang tak ada duit, kata ada duit hanya ada 5,000 ataupun 3,000, keluarlah dulu. Kita nak rolling kan. Kalau tinggal start sini tak boleh nak beli apa lepas tu. Cukup lah untung sikit 200-300, 100 pun keluar. Nanti masuk kaunter lain. Esoknya masuk kaunter lain lagi, untung lagi RM100. Lusa tulat sampai sebulan ada RM2,000 kan. Bet RM100 tu dia lebih logik lah. RM5,000 dapat RM1 sehari. Logik. Itu siapa yang nak merasa rolling duit dia. Kalau yang okay untuk just swing dan invest, okay fine, you can masuk. You jaga je you punya kalah tak jauh sikit. Then you akan swing lah sampai dapat you punya TP. Area mana you nak TP sini dulu ke? Oh you nak TP dekat 825. Terpulang you punya duit, you punya trading plan. Okay. Sampai di sini sahaja. Okay. Hingga kita berjumpa lagi di bulan 3.
Dan tolong doakan saya minta semualah tolong doakan saya, dan juga tolong support DBS, okey. Sama saya tak ada tu, tolong support DBS, okey. Support Hana dan Tiah sama ya. Okay, thank you to all. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.